أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi malam ini. Seperti biasa, pada malam ini kita bercakap tentang kerja dalam bidang peternakan. Jadi salah satu bidaan yang mana menjadi punca mata pencarian utama ini ialah bidang peternakan. Dan peternakan ini tuan-tuan sudah lama dijalankan di dalam tamadun manusia ini. Sejak dari awal lagi anak Nabi Adam sendiri. Dikatakan antara peternak yang berjaya itu Habil itu sendiri antara yang dikira peternak yang baik antara anak Nabi Adam yang awalnya adalah merupakan peternak yang berjaya ni. Lalu bidang ini tuan-tuan berkembang selepas daripada itu. Yang kita dapati kebanyakan nabi-nabi banyak yang terlibat dengan peternakan. Sehingga kan terdapat riwayat yang mengatakan tidak ada kalangan nabi-nabi kecuali mereka ini memelihara menternak kambing ni. Suatu peternakan yang sudah lama dijalankan. Termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di Islam ini mengakui bidang peternakan ini. Dan kita dapati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini bersetuju dengan peternakan dan bidang tersebut dilakukan dengan meluas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga menyebut mengenai peternakan ini dalam banyak ayat. Bahkan kita dapati dalam hal zakat sendiri adanya zakat yang berkait dengan binatang ternak ini. Jadi dalam hal zakat ini kita biasalah mendengar mengenai zakat unta, zakat kurban lembu dan zakat kambing dan biri. Ini adalah sebagai hasil daripada peternakan yang menunjukkan Islam kita ini dengan peternakan ini adalah agama yang sangat-sangat mengutamakan bidang-bidang yang sangat diperlukan oleh manusia, terutamanya ialah bidang peternakan ini. Jadi apa dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kerja kita belenatang ni? Ada setengah-setengah kita ini yang minat bela siapa kadang-kadang lepas tak ada kandang pun ada juga. Menyebabkan susah kok orang. Kan hanya sekadar bela ayam yang tidur rumah orang, mau dia telur beranak rumah orang, itik pun sama juga. Yang tak balik-balik makan rumah orang, mau dia beranak pinak rumah orang. Kemudian lain lagi hok bela kambing pun sama juga. Nya lepas ke dia tak balik-balik musim banjir naik tak rumah orang.
kerana tak ada tempat nak selamatkan diri. Yang mana kita kata kita ni kadang-kadang terlapar belum datang ni siapa menyusahkan jiran tetangga. Hak tu dak masuk lagi yang bela lembu, yang lepas ke dia tepi jalan, laku kemalangan, bukan hanya munuh kereta orang, tapi nyawa orang pun turut melayang. Apa ramai hak jadi arwah masuk tanah, mati ditanam dalam kubur kerana kis lembu dia punya pasal. Yang kita kata bahawa ini hal-hal yang memerlukan kita faham bahawa bidang ini bukan bidang yang majar, bukan bidang yang nyusuh ke orang. Kita hak dak reti, kita hak dak pandai ejah bidang ni ia jadi bidang yang dilaknat oleh orang. Bidang yang sangat dimarahi oleh jiran tetangga kerana nak bela sangat tapi tak pandai untuk nak membuat sangka, buat rebang, buat gup ataupun juga tempat peliharaan ini. Jadi apa benda kata Nabi SAW dalam hal bela ni tuan-tuan? Supaya kita tahu bahawa bidang ini sangat mulia, dia tidak bercanggah langsung dengan agama kita. Kita tengok bagaimana sebuah riwayat daripada Imam Bukhari sendiri, mana beliau meriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asyatu fil baiti barakah wasyatani barakatani wathalath barakat. Itu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seekor kambing ada di dalam sebuah rumah itu dia bawa berkat dengannya. 2 ekor kambing membawa 2 berkat untuk rumah tersebut. 3 ekor kambing membawa berkat-berkat ke dalam rumah tersebut. Suatu hadis yang sangat memberi perangsang pada kita bahawa bela kambing ni bukannya siapa tahap kita kata kerjaan yang dibenci musuh orang dok. Bela kambing ni sebenarnya bawa berkat, tapi kita boleh laknat. Moga kita dak serupa seperti hak Nabi khabar. Orang bela molek, ada kandang, ada gok, kita main lepas. Kerana tu berkat kambing kita tak ada. Dia jadi laknat pula. Dengan sebab kita nyusuh ke orang, yang makan pohon bunga orang, yang kekoh habis anak pohon pisang, samalah juga pohon pelang pun yang makan juga habis. Dalam keadaan serah orang punya jadi terbalik. Pohon-pohon ubi pun jadi punah kerana kita ni tidak melihat bagaimana hadis ini khabar kambing bawa berkat, boleh kita kambing bawa laknat. Oh, itulah yang kita kata masalah bukan masalah kambing. Masalah bukan masalah kambing, masalah orang. Masalah orang tu sendiri yang menyebabkan hak berkat jadi laknat. Keadaan dilaknat oleh orang kambing, masa mari mana tak tahu ni. Tuang kambing lebih kurang. Setengah-setengah hanya ke Allah. Mereka ke seolah-olah laknat tuang kambing tu. Bingung bela kambing ni. Mampu derah. Boleh bahan tanah tak apa. Dan nyusuh ke orang. Hidup bela kambing 3 ekor. Seolah-olah bela sekapung. Nyusuh ke orang. Bukan hanya tuang yang kena laknat. Nya tekuk kepala kambing dengan beldi pula. Kawan tu kok jalan gelak guguk, gedug-gedang. Duk langgar habis kenderaan hak ada. Kenanya yang kita kata pada natang, menzalimi natang dalam keadaan kerana nak marah ke tuang kambing ni. Ini yang kita kata jauh daripada hadis Nabi hak malam ni kita dengar ni. Yang mana Nabi kata seekor kambing bawa berkat dalam rumah tu. 2 ekor bawa 2 berkat.
3 ekor bawa berkat-berkat. Nak kabo hadis sangat jelas. Tapi oleh kerana boleh pada orang hok dak reti, boleh kepada pengembala hok dak pakai gawa, maka kambing jadi laknat bukan jadi berkat tuan-tuan. Moga kambing ini hasil daripada kambing semua berkat belaka. Semua hasil kambing berkat belaka. Kulit kambing. Setengahnya boleh buat kasut, buat khuf. Bulu kambing. Bulu kambing ni setengahnya mereka buat tilang. Buat bata pun ada juga. Kalau zaman-zaman dulu sangat popular bulu-bulu kambing ni. Itu juga daging kambing. Boleh buat makan daging kambing ni. Mana gauk tu hadiah. Yang pentingnya bahawa daging ni sangat mahal. Jadi pasaran berbanding dengan daging lembu. Itu dah masuk lagi pada hal-hal lain. Tahi dia pun pakai. Tahi kambing pun pakai juga. Setengah-setengahnya perlukan pada tahi kambing. Jadi basuh buat baju. Pakai tahi kambing. Ni bahasa wak makjung tak cukup obat wak ngetahi kambing. Ada juga jadi bahasa ia dah kata tak kira tak cukup hangat makjung bo tak kambing juga dak. Ini kakak nak kabo. Bagaimana kambing itu kat mana dak faedah ya cakap boh. Kat mana dak faedah kambing? Kat mana? Ekor, so ekor. Dan munak hak mana cakap boh lidah. Lidah pun ada. Dia mereka buat masak sup lidah pun ada. Lidah kambing. Perut apa faedah juga. Sup perut. Dah nak kok mana mainan kambing susu. Tu memang dah lama dah. Orang cari nyakit kuning sikit kau. Ataupun juga lelah sikit kau. Minum susu kambing lalu. Nak kata hawa lama dah. Orang bincang bak kambing daripada kepala pakai ekor ada belaka kepentingan dia. Pakai tahi dia. Ini yang disebut oleh Nabi berkat untuk rumah tu. Boleh pakai kambing tak disekor tu ada faedah belaka. Dulu kok lapar kulit buat kirbah. Buat bekas air. Nabi SAW ada bekas air daripada kambing. Daripada kibah. Lalu dijahit dia. Buh air. Mau dia gatuk di dinding. Bangun malam nak tahajud, nak mayang, ambil air mayang daripada bekas air. Tak ada laga, tak ada pahit zaman dulu. Daripada kirbah tu dalam rumah ni yang kita kata bahawa kegunaan yang mana orang dulu menggunakan kulit kambing ni bawa susu. Lalu diletakkan pada untuk bergeraklah susu tadi dikocok dia. Akhir jadi susu masak. Dan ini kaedah yang digunakan oleh orang dulu bagaimana kambing itu berkat daripada kepala sampai ke kaki binatang yang ada berkat tuan-tuan. Boleh ke kita pera 2 ekor jadilah anak dok sekarang ni. Jadi ini adalah masalah orang bela, bukan masalah pada kambing tadi. Setengah-setengahnya dibiarkan makan ketah pun ada kok. Setengah tepat orang balik daripada ke laut. Bila capok pitih bagi 50 riyal seorang. Nocak dulu kambing pergi kekoh. Makan pitih dulu. Belum orang hok balik awak-awak balik ni dah ambil pitih kambing dulu ambil. Wak lari puah untuk buka mulut. Nak ambil mula piti hok kekoh apa setara tu nyewak kambing di kampung kita ni kok nya bela ke dia dak ui makan lah kerana siapa ketah piti punya kekoh. Ini ya yang kita kata sangat-sangat menzalimi bagi binatang. Alam anggo dak le bela meleh-meleh jual-jual lah dak payahlah buat nyusuh kau orang kerja lain banyak lagi. Dak nyusuh ke orang. Kerja lain banyak minggu lepas pun kita dah ceritakan bagaimana kerja kutip tank, macam mana kerja kutip besi, macam mana kerja kutip plastik. Ni pun ada masalah dah. Orang tambuh datang siapa. Di tempat perbuangan siapa.
boleh kutip, boleh kita semula, boleh jual. Tak ayahlah bela kambing, jual lah kambing tu. Kalau anggar orang, kita ni memang tak sekung untuk bela kambing ini, tuan-tuan dia. Jadi daripada hadis tadi kita dapat faham Nabi kita sendiri memuji kambing ini dalam syariat kita. Bahkan kita kata bukan hanya sekadar masalah ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari tadi saja. Bahkan bela kambing ini juga disebutkan oleh Nabi SAW pada sepupu dia Ummu Hani, kakak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di mana Nabi berkata kepada Ummu Hani, dia pesan pada Ummu Hani bela kambing. Ummu Hani dia pesan. Nabi pesan orang puang suruh bela kambing. Kerana tahu sajalah susu peri dah. Tak payah mikir dah. Dan susu keperluan utama. Kita tak ada kalsium ni dak urut kita. Tulang rapuh, pacing sikit patah. Moga tulang jenis rapuh. Tahu susu tak ada. Sebab itu orang lain berumur, dia suruh beli susu, minum susu. Itu tak suka susu, tak wahi susu, tak gelecoh sikit, patah, nguruk, pahat tu, muding tak sesal lagi. Moga tulang tak urut, tulang tak kuat. Oleh kerana itu keperluan susu ni sangat penting. Ada kambing seekor dua, tak payah beli susu dah. Padahal hak tu je. Ini nak khabar bagaimana Nabi memberitahu kepada Ummu Hani supaya bela kambing ni. Ummu Hani ini riwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di mana daripada Ummu Hani radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha ittakhidhi ghanaman fa inna fiha barakah. Belalah kambing Ummu Hani, belalah kambing kerana pada kambing itu ada berkat. Berkat itu suatu faedah yang beranak pinak dia tidak tirih dia. Itu dimaksudkan berkat. Maknanya bila kata berkat, banyak kebaikan itu beripung pada satu tadi. Tidak bocor, tidak tirih, dia berkat lah tu. Dan ini yang ada pada kambing yang kita khabar tadi. Yang kita khabar tadi ada pada kambing. Kira apa benda saja ada di kambing tu, maka ada faedah dia. Ada kelebihan dia. Dulu duk main kuku kambing zaman dulu dah. Ini orang duk nanang wak padi apa duk main kuku kambing duk panggil pada kuku yang mana digunakan untuk nak semar kepada tanaman. Dipanggil kuku kambing orang zaman dulu dah. Ini yang kita kata orang kambing mana banyak kelebihan dan faedah sehingga Nabi mengajar kepada Ummu Hani, belalah Ummu Hani kambing ini ada berkat. Yang mana kita kata apa yang diajar oleh Nabi kita ini supaya membela ini ialah tuan-tuan kita faham bukannya main bela duk lepas bahar rambang supaya setengah-setengah di kalangan kita pada hari ini. Kemudian lagi kita pindah pula di kalangan sahabat pun lebih kurang juga. Maknanya Nabi SAW tok guru mereka khabar suruh bela kambing ada berkat. Kita dapati para sahabat yang menerima pelajaran ini dari Nabi pun lebih kurang juga. Maknanya bila kita boleh rekah sini bahawa bab bela kambing ini suatu yang sangat sinonim dengan agama kita. Walaupun kita kata bela hari ini bukan hanya sekadar kambing saja. Jadi setengah-setengah daripada binatang yang dibela hari ini memberi pulangan yang sangat baik. Setengahnya bela rusa pun ada juga. Jadi hari ini rusa dalam keadaan seekor tu boleh katakan harga beribu-ribu seekor tu rusa. Sate dia saja pun main kat 2 riyal. Cocok betul dah 2 riyal, kadang-kadang 2 riyal lebih.
Ni nak kabur. Hari ni orang bela rusa. Hak bela landok pula. Hak bela landok pun lah ni memberi pulangan yang besar juga Hari hak wahid bela bela landok. Tu dia bela dengan komersial dengan ramanya. Boleh katakan memberi pulangan yang baik juga. Hak beli ikan pun dak jauh juga banyak juga keuntungan hak beli ikan tengah ikan air tawar, ikan sungai, ikan yang dibela dalam sangkar memberi pulangan yang banyak. Setengahnya wak kolang pula untuk mancing. Ini dalam bidang ikan pula. Bela itik pula. Wak bela itik dengan pasaran hari ini telur masing. Mana menjadi suatu keperluan utama dalam bidang restoran dan pemakanan. Banyak makanan hari ini wak daripada telur masing. Nasi goreng telur masing. Udang telur masing. Sutong telur masing. Maknanya suatu industri yang dak nak telur itik Moga restoran banyak nak ke telur dia tadi. Dia buat pes minuman makanan campur sikit-sikit nak buat sedap makanan ni yang kita kata bagaimana telur masing hari ni menjadi satu keperluan dalam mana-mana restoran boleh katakan ada telur masing. Dah itik dah nak telur dia. Moga restoran banyak ada itik hari ni. Ini yang kita kata bagaimana bidang itu sendiri pun memberi pulangan yang lumayan bagi orang yang bela itik. Ayam sama juga. Nak tahu rega naik ke dak di Malaysia kita tengok telur ayam. Orang kata barang naik. Tengok telur ayam. Telur ayam berubah, telur ayam ganjok, makna barang memang ganjok. Suatu keperluan yang sebelum ini telur dia katakan naik harga dan mana ianya keperluan utamalah bukan wak ada telur mata ataupun juga kita kegunaan wak kuih dan juga kegunaan telur goreng lain-lain macam-macam lah. Yang pentingnya tuan-tuan bidang bela ni dak rugi yang mana setengah kita memang mereka ni merasakan bidang ni wi kau dak sekolah sudahlah. Wi kau dak ngaji, dak habis sekolah, tak dak CJ sudahlah. Dia melihat bidang ni bidang orang kelas rendah, tak ada ilmu, berapa banyak kita dapati peternakan dilakukan oleh industri yang besar. Mari daripada orang yang berpengajian kelas tinggi tuan-tuan ni. Jadi daripada sahabat Nabi pun kita dapati kenyataan fakta yang lebih kurang saja. Iaitu mereka menyokong kepada kerjaan bela kambing lah terutamanya. Itu kita dapati sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Humaid bin Malik bin Khaisam anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ya ibna akhi ahsin ila ghanamik wamsah ar-rugham anha wa atib murahaha wa salli fi nahiyatiha fa innaha min dawabil jannah walladhi nafsi biyadihi la yushiku an ya'tiya 'ala an-nasi zamanun takunu al-thullatu min al-ghanam ahab ila sahibiha min dari Marwan. Jadi dikatakan sebuah riwayat ini daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi kita lah. Di mana dikatakan ada orang mari suatu hari ke rumah dia. Lalu dia pun atau orang minta supaya mak dia siapkan makanan Lalu mak dia pun wi 3 buku roti, kemudian wi minyak zaitun dan lain-lain. Lalu di sinilah dia berpesan kepada ibna akhi, itu sepupu dia lah, itu anak saudara dia,
Dia pesan kepada anak saudaranya, kata, wahai anak saudara aku, dia kata ahsin ila ghanami. Oh, layang molek ke kambingmu, dia kata. Oh, anaknya dia memberitahu pada kita bahawa orang ada kambing kena pera molek. Pera molek, maksud pera molek di tafsir ulama hadis iaitu wak kandang. Wak kandang dia kemudian bila makan pergi kali dengan kambing tu ke tempat makan. Itu maksud wak molek. Dia hak kita ada ni wak udo. Kandang pun tak ada. Main tidur kadang-kadang tepi kubur. Dalam kubur pun tidur, atas kubur pun kadang-kadang tidur juga. Moga tuang dak wak kandang. Jadi kena faham molek kita ni. Para ulama kita telah menafsirkan kata-kata Abu Hurairah, ahsin ila ghanami. Buat ihsan kepada kambingmu. Bukan buat ihsan ke mak ayahmu je. Itu arahan Allah tu supaya ihsan kepada ibu bapa. Waktu kita tahu sok modoh tu. Maknanya mau buat baik kepada mereka itu adalah suatu arahan dari Allah Ta'ala lagi. Bil walidaini ihsana. Dua mak pokmu mau buat ihsan, buat baik. Tu kita tahu semua kambing kena ihsan juga. Jadi apa maksud ihsan di sini? Ialah buat tempat dia. Kandang lah. Bukan main tidur tak pohon. Kadang-kadang setengahnya tidur atas bala raya. Naik ke surah sejid pun ada juga. Ni kakak dok tanggungjawab ni, dok kena ni. Dosa peri ni. Orang bela kambing, dia bela kambing. Jadi dia ni buat baik ke kambing iaitu haid. Ini disebutkan oleh ulama bila nafsir hadis ini irtiyadur ra'i haitan laha itu mengadakan dinding untuk natang dia takdirlah. Supaya tidak keluar dia masuk ke lain-lain tempat, dicuri orang dan lain-lain. Keselamatan kambing itu ada. Bukan lock gohong gitu. Jadi kambing ini nak kena ihsan padanya. Itu juga hendaklah ikut dia ke tempat makan. Tempat makan kita elok pergi ke baru ke mana, biar ada ni lok tepi lebuh raya. Naik atas tu langgar pula. Nak ke motosikal, boleh tekan mati kawan tu. Kereta mampu pula kambing ni. Ini yang kita kata bahawa ikut ke tempat makan itu makna buat baik. Jadi ada nyelok sendiri tu orang tak tahu tah mana. Tuang pun tak tahu mana. Nya lepas ke dia. Musa rebang aku lalu. Musa nak ngekoh. Dulu dia kata hak dia. Ambu dak Allah. Ambu dak Allah tu kambing ambu tu. Musa ngekoh kok ngaku lalu. Ni kakak kita kata tidak bertanggungjawab. Ni pesanan Abu Hurairah. Lagi hak nak bela sangat. Moga digalakkan kita kata pihak berwajib pun menggalakkan peternakan. Kerana kita import susu, import daging banyak dari luar. Tak kira Australia, tak kira New Zealand. Kita duk import pada mereka susu banyak mana tiap tahu. Daging pun lebih kurang juga. Apa daging tak ada halal apa pun masuk juga. Kerana komangnya kita dalam bab peternakan. Apa daging mari pada Brazil, mari mana boleh sapa. Dia masuk negara kita ni menyebabkan bising kejap. Lepas tu senyap tak ada apa-apa benda dah. Yang kita kata sapa tahap mana didapati banyak beribu-ribu tang yang masuk itu didapati mari daripada negara yang tidak mendapat kelulusan halal untuk import tadi. Dah salah lek dia, salah lek mu. Kerana orang suruh bela kambing lembu mu tak bela. Hak mu bela atur raya. Hak tak faedah. Bela kakah tak ada faedah gitu dak. Ada orang suruh bela kambing lembu ni untuk tujuan tadilah.
menutup kepada hajat yang mana tak cukup di kampung kita. Siapa kena import dari luar, bila import pula tahu sajalah ni, hak tukang import tu nak untung je, tak kira mari mana daging tu, yang penting boleh untung sudah. Jadi setengah-setengahnya negara yang tidak diberikan lesen untuk import pun nyambil juga kerana orang gini nak untung saja. Dia boleh berjuta-juta mereka dengan lesen yang diberikan. Hak tukang makan kita, hak tukang makan kita makan daging yang boleh jadi tak halal, boleh jadi tak meleh, macam-macam. Tu jadi perangai pelik-pelik seorang-seorang. Dia jadi tak apa molek mana perangai tu seorang-seorang di kalangan kita. Bila cakap jadi lebong, bila wi amanah jadi kenanya. Jadi halal haram tak apa penting mana. Kadang-kadang akibat daripada pemakanan ni ada juga sikit sebanyak ni. Bukan salah dak ngaji, dak dengar, dak baca kitab aja, tapi makanan pun ada juga. Kerana setiap daging yang haram itu, maka api neraka lah yang layak dengannya. Bila masuk yang haram ke dalam body kita, tuan-tuan, perangai nak buat hak neraka saja. Perangai tu jadi nak buat ke hak neraka saja. Kerana itu api neraka lah yang layak dengan daging yang haram yang dimakan, yang masuk ke dalam perut kita tadi. Jadi kata Abu Hurairah sini, dia kata, wahai nak saudara aku buat baik, dia kata ke kambingmu, kemudian sapulah. Kalau ada inguh-inguh, kalau ada kotor-kotor pada kambingmu, sapu. Yang ada elok gitu, tahu dah kambing takut air, tak mandi, semua hidup. Tapi bersihlah ke kambing tadi tu. Jadi sapukan al-ghuram. Ulama mengatakan ghuram ini ialah pasir. Ada yang mengatakan bahawa hinguh yang keluar daripada kotoran hidung tu, bersih dia, guna air tu, sapu dia, nyakit apa pergi berubat. Jangan duk lok bandar bela gitu saja. Setengah-setengahnya kok main lok, kadang-kadang jadi jakit tang pula, wabak nyakit pula. Ada kambing tahu sajalah, kadang-kadang melembabkan manja kambing tadi boleh mapuh kalau lah tidak dijaga dengan baik. Ini pesanan dia. Mu sapu kalau ada kotor-kotor pada kambing tadi. Kemudian wa'atib murahaha, mu wa molek tempat rehat dia, pak dia nak tidur, pak lepok dia tu molek. Maknanya mu sapulah sikit. Pasir-pasir, abuk-abuk hak ada tu, dak bela kok. Allah, kandang tu kok nyelok ke dengan tahi apa dak pernah bersih, dak pernah cuci pun. Kawan tu tidur dengan tahi-tahi. Ni dak kenalah. Kalangan kita ni pesanan jelas di sini. Kemudian wasalli fi nahiyatiha, memayanglah ada kawasan bela kambing tu. Nak kawal siapa arahan mayang pun ada di sini. Maknanya mayang sunat apa dak ayah pergi jauh, mayanglah tepi kandang tu. Oleh sebab inilah kita kata mazhab Hambali mengatakan bahawa air kecing kambing apa tidak najis. Bagi mereka tidak najis. Air kecing binatang hak boleh makan. Awak-awak pakat turun Mekah, pakat minum air kecing unta. Air kecing unta mu minum. Unta tengok ngilah dari jauh. Bahaya air kecing aku. Rupanya daripada Terengganu mari jauh cari air kecing aku. La ilaha illallah. Itulah yang kita kata mazhab Hambali mengatakan bahawa air kecing binatang yang dimakan adalah tidak najis. Di atas asas ini kerana hadis Nabi membenarkan semayang pada kawasan bela kambing tadi. Hendaknya nak kabur sini keringanan yang diberikan tadi. Bagaimana bela ni, fa innaha min dawabil jannah, kerana kambing ni adalah binatang syurga. Maknanya diberikan sebab kenapa orang yang bela kambing kena buat baik dia. Dan kemudian demi Tuhan, ia memiliki diriku, nyawa ku,
Dia kata akan sampai suatu masa di mana orang yang mempunyai sekumpulan kambing. Orang yang ada sepuak kambing lebih suka mereka kepada istana Marwan. Dia kata. Jadi di Madinah masa tu rumah yang paling hebat kali ialah rumah Marwan bin Al-Hakam. Dia ada gubernur. Dia ada gubernur. Istana dia besar masa tu. Maknanya nak kabus ni akan satu sapa tu masa fitnah kuat berlaku. Orang duk pakak, duk perang, duk pakak nembok, duk pakak bunuh orang, duk pakak caci, akan kamu dapati rela bela kambing jauh, duk kait dengan orang. Lebih baik pada mu ada rumah besar macam Marwan gitu, dalam keadaan duk tetok sama sendiri. Dia akan sapa keadaan gitu, kata Imam Abu Hurairah gitu. Maknanya setengah-setengah orang ya beli kawasan kebun ke apa, rela je duduk dah kebun dak cari dengan orang. Baik saingan natang dia kata. Ada saing orang. Dia natang je dak lebong. Natang je dak tipu puak je. Tapi manusia banyak lebong dia kata. Atau setengah orang rela dia. Dia duduk dengan natang, bela pagi pas ke petang, dia rasa suatu kepuasan. Daripada dia masuk duk kamil dengan orang, jenis bahasaan macam-macam perangai. Jadi kata Abu Hurairah akan sampai satu masa orang lebih suka main dengan sekumpulan kambing dia daripada duduk rumah tersegang yang indah seperti rumah Marwan di Madinah. Itu rumah Marwan bin Al-Hakam, gubernur Madinah. Tak ada orang dah. Rumah molek kali masa tu rumah Marwan. Sehingga kan penyair pun bila mereka nak buat contoh rumah yang hebat, mereka akan guna perkataan rumah Marwan kerana nak kabur masyhurnya, popularnya itu banglo, istana ataupun juga singgah sana mahligai Marwan bin Al-Hakam ini sangat hebat zaman tu, sehingga kan menjadi perbualan mulut-mulut orang selepasnya. Para penyair bila nak sebut rumah yang hebat, rumah yang bagus, mereka tidak akan lupa membuat bandingan dengan istana mahligai Marwan bin Al-Hakam. Jadi ini ya kita dapat malam ni, bagaimana bidang ini tuan-tuan memberikan suatu perangsang pada kita supaya kita boleh menceburkan diri dalamnya. Dan dalam hal ini juga Nabi menyebut bagaimana bukan selain kambing saja, Nabi turut mengatakan dalam riwayat yang lainnya, iaitu Nabi mengatakan al-ibil izzun li ahliha wal ghanamu barakah wal khairu ma'qudun fi nawasil khayli ila yaumil qiyamah. Nabi kata unta memberi kehebatan, kemuliaan kepada pemiliknya. Jadi kalau mu ada unta, mu mulia. Ada unta mu mulia kerana boleh pergi mana-mana tempat buat kerja. Kalau main tak ada unta, mu nak duduk padang pasir, nak kekeh bewak duduk semua, apa ke bila? Jadi dengan unta jadi mulia mereka. Dengan bawa barang-barang ginega wa alik pula. Jadi unta serupa kargo, pelori. Dan kita kata bahawa Nabi kata unta adalah kemuliaan kepada pemiliknya. Manakala kambing adalah berkat untuk pemiliknya. Dari atas kepala sampai ke kaki ada faedah belaka. Begitu juga kata Nabi kebajikan itu ada pada kuda. Kebaikan ada pada kuda, dia kata sehingga hari kiamat. Kerana kuda ni kok mana-mana kegunaan untuk perang sampai bila-bila. Orang akan guna sampai kiamat. Kuda bukan awak lomba kuda, bukan awak pi kuda. Kuda ni untuk awak jihad. Dia ada kemuliaan sampai hari kiamat. Kerana itu kuda ini adalah suatu binatang yang memberi kebaikan ada pada kuda tak disapa hari kiamat. Ini contoh-contoh yang kita khabar malam ni mengajak kita supaya biar bela kita ni
Jangan main duk saja gitu perhabis masa. Keadaan benda-benda begini kita kata sangat diperlukan oleh negara kita pada hari ini. Padang dah benda yang kita dengar malam ni, moga sikit sebanyak beri faedah pada kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.